Malam ni kita bincang sedikit satu tajuk yang saya rasa amat-amat penting. Kenapa saya pilih Islam? Kenapa saya masih kekal dalam Islam? Walaupun macam-macam cabaran yang saya kena hadapi, tetap saya pilih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa sekali lagi. Dan kita dah kenal ya, maka saya tidak memperkenalkan diri lagi. Dan sebelum ini kita bincang satu tajuk, iaitu kenapa saya pilih Islam, betul? Itu lebih kepada pengalaman. Saya harap saya tidak mengulangi apa yang saya dah sebut sebelum ini. Boleh tak saya dapat sedikit cerita apa yang masih ingat lagi apa yang saya telah cakap sebelum ini? Tak ingat dah. Malam ni kita bincang sedikit satu tajuk yang saya rasa amat-amat penting. Kenapa saya pilih Islam? Kenapa saya masih kekal dalam Islam? Walaupun macam-macam cabaran yang saya kena hadapi, tetap saya pilih Islam. Tajuk ni saya rasa amat penting sebab masalah paling besar hari ini di Malaysia bukan isu orang masuk Islam. Masuk Islam ramai. Tiap-tiap tahun 6-7 ribu orang. 6 ribu hingga 7 ribu orang yang masuk Islam. Masalahnya, orang yang nak mengajar, mendidik, membimbing tu sangat kurang. Dan kebanyakannya yang nak mengajar pun, tapi masalah mereka tak tahu cara mengajar. Mereka tak tahu cara nak mendidik, membimbing mu'alaf. Mereka tak tahu teknik, metodologi nak mengajar mu'alaf. Yang paling teruk sekali, bila mu'alaf bagi soalan, mereka biasanya akan buat mu'alaf tu rasa Islam tu sangat susah. Dan ada di kalangan mereka akhirnya tak jadi masuk Islam. So tajuk ni saya nak relatekan sedikit, iaitu cabaran mu'alaf. Contohnya saya lah, cabaran mu'alaf di Malaysia. Sudah bersedia? Apa maksud mu'alaf? Apa artinya mu'alaf? Biasanya orang panggil orang Islam akan panggil orang yang baru masuk Islam sebagai mu'alaf. Betul ke? Sebenarnya maksud mu'alaf ini lebih luas daripada itu. Dia sebenarnya termasuk orang yang belum masuk Islam. Kalau dia berjinak-jinak dengan Islam, dia cuma mengamalkan agama Islam, dia sedang belajar tentang agama Islam, maka mereka juga boleh masuk dalam kategori mu'alaf. So mu'alaf lebih tepat, iaitu mereka yang berjinak-jinak dengan agama Islam. Dan selepas mereka memulai agama Islam dan mereka telah amalkan fardu ain, fardu kifayah, maka golongan ini mereka kurang sesuai lagi dipanggil mu'alaf. Mereka lebih sesuai dipanggil mukallaf. Macam saya telah memeluk agama Islam dekat 20 tahun. Hulu hilir saya dijemput bagi ceramah. Pengurusi majlis akan memperkenalkan malam ini kita amat bertuah, kita didatangi seorang mu'alaf. Seolah-olah saya belum faham asas-asas agama Islam. Nah, ini perkataan mu'alaf ini. Sebenarnya perkataan mu'alaf juga digunakan dalam Quran, dirujuk kepada mu'alaf qulubuhum. Apa maksud mu'alaf qulubuhum? Kita nak ambil hati mu'alaf, dirujuk kepada zakat. Asnaf zakat untuk mu'alaf ada tak? Ada kan?
mu'alaf qulubuhum. Kita nak ambil hati mu'alaf. Macam mana ambil hati mu'alaf? Kita bagi zakat. Kita bagi zakat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, dia kata, bagilah zakat yang banyak, supaya bila mereka kembali, mereka tidak minta zakat, malahan mereka bayar zakat. Tapi bila saya bandingkan zakat yang diberi oleh orang Islam kepada mu'alaf, jauh bezanya dengan agama lama saya. Artinya agama lama saya dulu, mereka akan bagi zakat 5 hingga 10 kali ganda lebih daripada kita bagi. So mana satu agama yang sebenarnya yang mengambil hati mu'alaf? Mana satu agama yang sebenarnya menyakiti hati mu'alaf? Ini soalan yang kita kena fikirlah. Soalan yang kedua, atau perkataan yang kedua, biasanya kita pakai. Okey, kita gunakan perkataan ini, convert. Pernah dengar tak convert? Convert. Saya lebih selesa nak gunakan perkataan revert. Kenapa saya tak nak gunakan convert? Tak salah, nak pakai, nak gunakan, teruskan. Hanya saya kurang selesa. Sebab perkataan convert ini datang daripada orang Kristian. Orang Kristian pergi ke merata dunia untuk convert orang masuk ke agamanya. Saya lebih selesa nak gunakan perkataan revert. Revert maksudnya apa? Kembali kepada agama fitrahnya. Sebab ada hadis Rasulullah SAW ada sebutkan sebuah hadis, dia sebut tentang semua kanak-kanak dilahirkan dalam fitrah Islam. Betul tak? Dan mereka dibesarkan oleh mak bapaknya, menjadilah orang Buddhis, Hindu, Nasrani dan sebagainya. Tetapi bila mereka dah besar, bila mereka besar dan mereka jumpa, mereka kaji, mereka kembali kepada agama Islam, mereka sebenarnya kembali kepada agama fitrah asalnya. Sebab itulah saya lebih suka gunakan perkataan revert. Kembali kepada agama asalnya, agama yang dia dilahirkan tu. Asalnya mereka dilahirkan fitrah Islam. Betul ke tak betul? Ini perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga sangat popular di kalangan orang rakyat Malaysia. Kita suka panggil orang yang masuk Islam sebagai saudara baru. Ada baru pasti ada lama. Ada lama pasti ada yang expired. Tak salah nak panggil saudara baru, tapi perkataan baru tu sampai bila? Saya dah 20 tahun masih baru. So saudara baru tu, bagi saya tak salah gunakan perkataan tu. Tapi ada segelintir mu'alaf ini, dia sudah mahir Islam, dia tak selesa orang panggil dia saudara baru. Sampai bila dia nak jadi saudara baru? Betul ke? Dalam Islam ada kasta tak? Ada kasta? Tak ada. Zaman Nabi, siapa-siapa, ada tak orang panggil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saudara baru? Ada? Tak ada. Dia saudara baru, sama dengan saya. Betulkah? Tapi kenapa orang tak panggil saudara baru? Sebab dalam Islam, siapa-siapa yang dah masuk Islam, Muslim. Khalas. Yang Allah firman dalam Quran dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat nombor 6 ayat 13, dia sebut inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah bukan saudara baru, bukan saudara lama, bukan saudara expired. Mereka yang bertakwa. So bagi saya, kalau siapa-siapa dah Islam, Muslim lah. Kenapa nak panggil nama ini saudara barulah, saudara kita lah, saudara ini, saudara itu? Muslim, habis cerita. Sebab Islam tak ada kasta. Kalau kita mula gunakan saudara baru, persepsi masyarakat macam mana dalam otaknya? Baru ni tak pandai, baru ni tak tahu banyak perkara, baru ni kan baru. And then jadi masalah, kita mula pandang rendah. Masa seolah-olah ada kasta pula. You baru tak pandai, you kategori ini, yang lama kategori ini. Kenapa begitu? So bagi saya, janganlah kita nak ikut-ikut agama Hindu yang ada kasta. Islam tak ada kasta. So, siapa-siapa beragama Islam, Muslim. Habis cerita.
Ini adalah terminologi. Sekarang ni kita nak bincang sedikit tentang mu'alaf. Siapa di sini ada pengalaman menguruskan mu'alaf? Ada pengalaman mengajar